Oke, salam hormat murid-murid. Kita akan sambung pembelajaran kita sains komputer tingkatan 4 untuk bab 2. Bab 2. Pembelajaran berkaitan dengan pangkalan data. Pangkalan data. Kita sudah habis bab 1. Kita masuk ke bab 2. Pengenalan kepada pangkalan data. Ini topik pertama. Untuk objektif ini, pelajar perlu tahu membanding bezakan data ataupun maklumat, kemudian memberi pengertian tentang pangkalan data. Lepas itu kita tengok apa kepentingan dia di situ. Kemudian tengok macam mana kita menyimpan pangkalan data kita. Dari dahulu sampai sekarang. Selepas itu kita akan belajar organisasi pangkalan data, lepas itu hierarki data dia. Kemudian akhir sekali kita akan tengok dia punya ciri-ciri pangkalan data. Ini beberapa objektif pembelajaran kita. Yang pertama kita tengok di sini. Definisi dia. Lepas itu kita tengok contoh di sini. Mula sekali kita tengok data. Kalau definisi dia ialah dia adalah himpunan fakta mental. Contohnya apa? Perkataan, angka, gambar-gambar kan. Ini adalah data. Kemudian contohnya maka ujian bulanan, itu merujuk kepada angka. Angka, maka ujian bulanan matematik untuk setiap murid. Setiap murid kamu akan dapat setiap markah kan. Mungkin 90, 100, itu ialah data. Sebelum jadi apabila kamu nak jadikan dia maklumat, kamu mesti kumpulkan dia, semua data tadi kumpulkan, proses, lepas itu kita buat analisis. Contoh di sini. Maka kita sudah dapat di sini kan 90 contohnya. 90. Lepas itu kita akan guru kelas matematik akan ambil semua ujian ini, jadi dia bulatan. Dia akan tahulah keseluruhannya belajar macam mana pencapaian mereka dalam ujian matematik. Maklumat di sini dia mesti bermakna dan mudah difahami. Biasanya data akan menjadi maklumat. Mesti melalui proses pengumpulan, pemprosesan. Ada banyak lagi tentang data-data dan kemudian jadikan maklumat. Contohnya data-data hari, tiap-tiap hari kita bilangan pesakit COVID. Hospital ataupun pihak KKM akan membuat analisis. Dia akan dapat maklumat yang terperinci untuk kita. Ini biasanya gambar aja ni. Kalau pelajar nampak ni, gambar aja silinder macam ni. Ini biasanya merujuk kepada pangkalan data. Data semua ni akan dikutip, disimpan, diproses, disuntik dan disusun. Dia akan jadi maklumat. Jadi maklumat lah. Ini contoh juga data. Contoh-contoh data pelajar ni. Nama dia kita asingkan satu ni lah. Muhammad. Umurnya 11 tahun. Ini IC. Ini alamat. Ini DOB dia. Ini gambar aja dia. Ini ialah data. Macam mana jadi maklumat pula? Kita tengok. Ini baru maklumat. Kita susun dia. Prosesnya type dalam komputer.
Okay, key in ke dalam internet, dalam accept, dalam APDM. Okay, kehadiran dia. Okay, baru jadikan maklumat murid ini. Okay, tadi itu hanya data sahaja. Apabila diproses, disuntik, okay, barulah jadi maklumat. Okay, kita tengok apa maksud pangkalan data. Pangkalan data di sini maksudnya tempat pengumpulan dan penyimpanan data. So biasanya dia ada dua jenis. Satu ialah sistem file kita, satu elektronik. Okay, satu file, satu elektronik. Okay, kita tengok macam mana. Okay, sistem file ni. Okay, file maksudnya adalah hard copy kan. Okay, dia menyimpan semualah maklumat berkaitan dengan projek, produk kita, tugasan kita, pelanggan kita, pekerja. Contohnya syarikat kan. Okay, Sakra contohnya sekarang. Sawit banyak harga sekarang, naik harga, so banyak pekerja dia. Okay, dia perlu ada file dia lah. Berapa orang bekerja, berapa gaji mereka. Kalau projek, okay, contohnya projek anda nanti bulan, kalau ikut biasanya bulan Jun sudah keluar. Bulan 8 Tapi sekarang disebabkan PDPR, so kita tak tahulah macam mana projek ni. Akan keluar juga lah bulan 8 nanti lah. Okay, so data dan maklumat disimpan dalam file ke kertas. Ini juga sudah sebut tadi lah. Kalau sistem file dia simpan dalam hard copy lah, ini kertas. Okay, lepas tu dia file tu labelkan. Okay, mana gaji pekerja, mana dia nama dia, semua tu adalah. Okay, kita tengok. Kemudian sistem file tu kita perkenalkannya yang benda yang baru. Okay, kita gunakan sistem komputer. Okay, lepas itu kita print out, kita simpan menggunakan sistem file biasa. Okay, gunakan sistem file biasa. Okay, pangkalan data di sini. Okay, dia itu adalah pengumpulan data-data yang berkaitan. Okay, lepas itu dia jadikan sebagai maklumat yang dikehendaki oleh organisasi. Contohnya Sejahtera kan. Sejahtera sebenarnya adalah satu contoh pangkalan data lah. Okay, dia himpunkan semua data-data rakyat Malaysia. So dia akan hantar maklumat kepada KKM lah. Okay, kepada KKM maklumat yang berkaitan. Okay, siapa yang sakit, siapa yang sudah terima vaksin, semua tu. So itu sebenarnya satu pangkalan data yang sangat besar. Okay, setiap orang di situ adalah data-data lah. Okay, umur dia, IC dia, semua tu. Okay, ini contoh sistem pemprosesan file. Okay, yang ni dia guna komputer, tapi masih guna cara lama. Contohnya di sini Harmulit. Okay, Harmulit. Okay, contohnya Cikgu Jamil kan. Okay, dia ada nama dia. Okay, dia akan simpan lah nama data murid. Okay, this is print dia, data bantuan. Okay, apa bantuan yang dia pernah terima. Core curriculum, contohnya Cikgu Jensen. Okay, dia ada data. Okay, nampak sini tak dia ulang kan. Data murid mesti ada selain nama. Sini pun ada selain nama. Okay, disukan data club dia. Okay, guru. Okay, contohnya guru kelas. Sistem maklumat murid. Ada juga nama pelajar. Lepas tu nama ibu bapa. Data akademik. So, nampak di sini ada benda-benda yang berulang. Okay, ini sistem file komputer lah. Walaupun kita masih guna komputer. Okay, kita tengok. Kalau pangkalan data. Pangkalan data. Okay, walaupun sistem berbeza-beza. Tapi dia tidak ada ulangan di sini. Nampak? Data murid tadi kita combine jadi satu saja. Okay, semua ni data, semua ni okay, bersatu satu-satu. Okay, so kumpulkan semua, dia jadikan sistem pengurusan pangkalan data.
Oke, contohnya MySejahtera kan. Oke, kalau ada handphone, kalau kita scan semua data, kita akan masuk. Oke, sekarang contohnya, kalau mereka yang tak ada MySejahtera, mereka guna handwriting. Mereka menulis dalam mereka pergi ke satu kedai, mereka menulis. Okay, so waktu kita nak detect mereka susah. Okay, so kalau ada guna MySejahtera, senang kita dapat detect di mana kedai yang dia sudah pergi. Okay, ini kelemahannya. Okay, kelemahan sistem file. Okay, cara menu lama lah. Okay, ini dia. Record suka atau susah diubah, susah nak dicari juga. Ini tempat penyimpanan file lokasi yang sangat besar. Okay, perlukan masa yang panjang untuk proses. Cari contohnya MySejahtera, kamu tengok. Okay, susah kita nak cari dia. Kalau kita guna handwriting. Okay, kebanyakan kita di sini guna handwriting. So ada apa-apa case, susah kita nak cari. Okay, ini satu sistem file berkomputer. Sistem file tapi berkomputer. Okay, ulangan data. Okay, sama juga walaupun dia komputer tapi dia berulang, data akan berulang. Okay, data lewat. Okay, data lewat di sini maksudnya data sama disimpan di dua tempat yang sama. Okay, contohnya di sini ya. Di sini data murid. Okay, sini ada data murid, sini ada data murid. Walaupun dia guna komputer ya. Okay, itu maksudnya data lewat. Okay, data lewat. Ketidakserasian data. Okay, kalau satu file kita nak kemas gini, satu lagi file kita tak kemas ni. Kalau nak kita mesti kemaskinkan dua. Contoh di sini. Kalau cikgu Jamil kemaskinkan nama murid di sini ejaan mungkin salah. Okay, so dia mesti beritahu cikgu Jensen betulkan di sini. Lepas tu beritahu guru tingkatan. Macam tu lah. Okay, so dia mesti ubah 3 kali. Itu dimaksudnya keserasan data. Okay, kawalan data yang lemah. Ini sama. Okay, ada penjabatan atau sistem yang tidak lengkap. Okay, perasingan data. Ini samalah data di berasingkan. Okay. Okay, mungkin file itu disimpan berlainan. Okay, contohnya sini. Nama murid di sini. Okay, mungkin cara mereka simpan semua berbeza-beza. Okay. Ini kebaikan. Ini teknologi barulah. Ini merujuk kepada ini. Sistem pengurusan pengguna data. Apa kelebihannya? Okay, di sinilah dia mengatasi semua kelemahan di sini. Senang saja. Pelajar ingat kelemahan ni. So lepas itu, anda kalau nak tulis kelebihan, semua ni kamu terbalikkan jawapan. Itu adalah kelebihan sistem pengurusan pangkalan data. Yang tadi lambat kan? Capaian lambat, sini capaian sudah pantas. Keselamatan pun lebih terjamin. Ini mampu menampung lebih ramai pengguna. Okay, semua orang boleh guna lebih ramai lah. So, kelemahan-kelemahan ni sudah diatasi. So, mengatasi tidak ada data lewat, tidak ada lagi ataupun ayat lainnya lah, tidak ada pengurangan data. So, ingat ini satu, kamu dapat jawab soalan ni lah kalau exam keluar. Okay, sekarang kita tengok perkembangannya di sini. Bila berkembangnya pengguna data. Okay, secara elektronik. Okay, di sini ada 3 generasi di sini. Okay, generasi pertama. Okay, waktu itu dia ada sistem dipanggil informasi management system. Okay, ini untuk projek Apollo atau Apollo. Okay, sistem pendaratan Apollo.
Lepas itu yang kedua, sudah ada pelisian sudah. SQL. Ini projek kamu nantilah. Menggunakan bahasa SQL nanti. Untuk buat projek ya. Lepas itu generasi ketiga. Dia menggunakan pengatur cara berorientasikan objek. Inilah sistem yang lebih terkini ya. Sistem XML. Ini pangkalan data yang lebih terkini lah. Ini adalah reka bentuk. Reka bentuk ini nanti kita akan belajar lebih lanjut ya. Di sini cikgu hanya sepintas lalu. Di sini ada beberapa model di sini. Model hierarki. Ada I di sini ya. Ada I. Model jaringan. Model hubungan. Lepas itu model hubungan entity. Nanti kita akan belajar yang seterusnya lebih mendalam. Pertimbangan. Apa tujuan pengguna data? Kita nak tahu apa maklumat yang perlu diproses kan. Lepas itu kita menentukan entity dia, lepas itu attribute. Kita perlu tentukan semua ni lah. Ini entity. Semasa tingkatan 3 Anda sudah belajar. Entity. Dia mungkin orang, tempat. Contohnya sekolah itu satu entity lah. University satu entity. Attribute contohnya murid. Entity di sini contohnya murid di sini. Nanti kita tengok lebih detail. Attribute dia di sini adalah nombor IC dia, nama, DOB dia, alamat dan kelas dia. Entity kalau murid. Kalau sekolah, attribute dia apa? Nama sekolah, kod sekolah, alamat dia pun ada. Dia pun ada tanda leher dia bila dia dibangunkan. Ada beberapa kelas, jumlah tingkatan, jumlah guru semua ada. Itu ialah entity sekolah. Ini contoh sama lah tadi. Ini lebih ringkas lah. Entity di sini murid. Attribute dia apa? Attribute maksudnya ciri-ciri dia kan, sifat-sifatnya. Inilah semua. Itu ialah attribute. Dalam pangkalan data juga kita ada belajar jenis. Ini kita akan belajar lebih mendalam kemudian untuk bab seterusnya. Jenis data dalam sini, pangkalan data. Dia ada teks. Dia ada nombor. Seperti yang kita belajar di dalam integer Java, dia ada banyak kan, tapi untuk pangkalan data ini dia tak banyak lah. Dia ada teks. Nama murid. Contohnya nombor IC umur, itu teks. Nombor. Contohnya markah peperiksaan, itu ialah nombor. Tarikh dia, masa. Dia ada date dia. Bila boleh buat. OLE, contohnya gambar itu ialah OLE lah. Ini merujuk kepada Microsoft Access lah, kalau kamu ada buat tingkatan 3. Semua ni akan kamu jumpa nanti dalam projek itu, dalam perisian itu, Microsoft Access. Sekarang kita tengok organisasi di sini. Organisasi data. Ada beberapa organisasi data di sini. Ini pun sudah kita belajar di tingkatan 3 kan. Ini pun exam selalu keluar. Kita tengok di sini. Medan. Ini dipanggil Medan. Medan 1, Medan 2, Medan 3, Medan 4. Kalau nama Medan ialah pertama, nombor IC, nama, tarikh leher dia, lepas itu kelas. Itu ialah Medan. Kalau record, ini dipanggil record. Sini sampai habis. Itu satu record. Ini satu record. Sampai habis. Ini satu record yang ketiga. Ini record ke-4. Semua ada 4 record.
Okey, ini semua ini kita panggil dia sebagai jadual. Okey, jadual. Jangan confuse jadual. Okey, ini dah sudah. Okey. Jadual maksudnya rekod koleksi rekod, semua rekod tu lah. Kalau rekod semua koleksi of apa dia? Medan lah. Okay. Kalau medan, okay, dia adalah lebih daripada koleksi daripada byte aksara semua tu. Ni kan, IC nombor-nombor semua ni gabungkan dia jadi medan. Okey, ini dipanggil sebagai hierarki data. Okey, yang pertama paling kecil. Ada yang kamu jumpa dia terbalik. Bit di bawah, byte, medan, rekod, file, pangkalan data. Ini pun ada, turun ke bawah pun ada. So, yang penting ialah paling kecil kami mesti tahu ialah bit. Lepas itu, byte, medan, rekod, file, pangkalan data. Susunan yang penting ialah mana satu yang paling kecil lah. Jangan kamu salah buat lah. Boleh hafal ni tak? Boleh ingatkan. Okay. Bit, byte, medan, rekod, file, pangkalan data. Senang saja kan? Okay. Ini ialah gambar ajar dia. Okay. Gambar ajar berkaitan dengan bit. Okay. Bit di sini sifar dan 1. Byte. Okay. Hurufan asalah. Medan ini medan. Okay. Lepas itu rekod. Ini satu rekod. Lepas tu rekod-rekod semua ni kita gabungkan, kita akan jadi satu file. Semua file ni kita gabungkan, dia akan jadi satu pangkalan data. Okay, ni sangat penting lah. Senang untuk kamu faham. Okay, so ini ialah operasi asas untuk pangkalan data. Apa yang boleh kita buat? Kita boleh, ini tingkatan 5 nanti kamu pun akan belajar nanti ya. Sini kita sepintas lalu. Kita boleh update ya, contohnya MySejahtera. Kita boleh update kita punya data. Okay, insert. Okay, contoh MySejahtera. Kalau kita nak insert nama kita, boleh juga. Okay, delete. Kalau kita nak padam pun boleh. Okay, ataupun contohnya yang anda selalu guna ialah apa? SAPS kan? Okay, kemas kini markah kamu. Okay, cek semak markah kamu. Okay, lepas itu kita boleh sourcekan dia. Kita boleh filter. Contohnya Shopee kan. Boleh anda source harga paling tinggi, harga paling murah ataupun paling popular. Lepas tu kita tapiskan dia. Kita nak apa. Okay. Nak satu rekod kan? Nak semua rekod kan? Macam mana? Okay. Ini adalah sistem pengurusan pengenalan data DBMS. Okay. Apa tujuannya? Ini adalah satu sistem perisian lah. Untuk kita buat pengenalan data kita. Ini satu perisian, satu perisian. Okey, contoh kita tengok contoh di sini. Ini dia. Contoh-contoh. Okey, nanti kita akan guna ni MySQL ni open source punya, free of charge lah. Yang lain pun ada. Ini dalam komputer kamu ada. Okey, cuba tengok. Ada komputer ada komputer tidak ada. Walaupun ada Microsoft Word, dia tak ada akses ni ya. Coba tengok ada tak 2010. Itu yang terbaru. Ini hanya untuk membuat pangkalan data kecil lah. Kalau pangkalan data besar, mesti guna ni MySQL, SQL Server ataupun Oracle. Okay. Ini contoh yang cikgu gunakan. Okay, guru kelas untuk meng-key in kehadiran anda. Okay, semua akan link di sini lah. Okay, SAPS kamu akan link pergi sini. So ini ialah pangkalan data yang sangat besar. Okay, APDM, MOE.gov.my. Okay, entity tadi. Kita sudah belajar entity tadi. Okay, entity sini contohnya macam tadi kan. Okay, kalau orang contohnya murid. Kalau tempat contohnya sekolah. Okay, biasanya kita guna huruf besar lah. Okay, huruf besar. Kemudian okay, kita tengok nanti ya. Okay, ini contoh entity ya, staf pelajar khusus.
Oke. Staff yang maksudnya entity orang. Daerah, benda, tempat. Kalau objek ialah bangunan, peristiwa, contoh pendaftaran, permohonan. Kalau konsep kita ada khusus account di sini. Oke, ini contoh entity pelajar. Oke, entity pelajar. Oke, macam mana kita nak namakan dia? Oke, biasanya kita guna huruf besar. Huruf besar. Lepas itu, contoh di sini, kalau ada pesanan belian dan pesanan pelanggan, kamu tak boleh tulis saja pesanan lah. Oke, mesti ada maksudnya lah di sini, entity itu. Mesti boleh membezakan antara entity yang lain. Oke, di sini. Dia mesti spesifik spesifik ada description pun ada orang faham lah. Oke, dia mesti ringkas dan padat. Oke, contohnya pendaftaran. Kalau kita dapat guna perkataan pendaftaran, kita jangan tulis yang panjang-panjang lah, macam ni salah lah. Pendaftaran pelajar untuk kelas itu salah. Oke. Lepas itu kita ambil dia punya keputusan. Bukannya proses. Contoh kan, peristiwa di mana pengurus projek memberi satu kerja kepada kumpulan projek. So, itu sepatutnya kita bagi dia sebagai tugas. Nama yang sesuai adalah tugasan lah. Oke, tugasan di sini. Oke. Ini contoh dia. Oke, ini contoh pelajar. Oke. Dan khusus ini entity. Tengah-tengah ini kita panggil dia sebagai kata kerja. Semua ini kita panggil sebagai ERD diagram lah. ERD diagram. So, ini kita akan belajar kemudian. Hal ini kita hanya buat pengenalan saja. ERD diagram. Oke.